16 Februari, ada grup yang 17 Februari, 18 Februari dan juga 19 Februari. Ataupun mungkin ada yang datang juga untuk grup yang 22 dan juga 23 Februari. Boleh? Yang depan ni boleh duduk, kursi ni boleh ambil Abang-abang membership boleh ambil kursi ni, boleh duduk untuk kursi ni, untuk sandar, selesa. Boleh ambil untuk kursi. Sebenarnya kursi ni tujuan letak kat depan supaya duduk depan. Alhamdulillah. Pertama, saya minta semuanya duduk dalam keadaan selesa. Okey. Yang duduk dalam keadaan selesa, lepas tu semuanya dibekalkan dengan buku. Semua ada buku tak? Ada tak dapat buku tak? Buku yang warna merah tu. Okey. Saya suka sebenarnya bagi proses umrah ni menggunakan buku berbanding menggunakan slide. Tahu kenapa? Pengalaman saya bila menggunakan slide, kalau kita buat dekat office atau sebelum ni menggunakan slide, ramai jemaah dia tak cuik buku ni. Dia tak buka buku ni, dia tak tulis tak apa, dia tengok, dia fokus. Dan saya percaya, dia faham waktu tu je. Sampai dekat Mekah, bila saya sendiri bawa, mesti dia tak ingat apa yang saya cakap. Dan dia tak tulis. Dan kadang-kadang buku ni dia tak bawa buku pergi ke sana. Tahu tak bila dia dapat buku ni? Bila dia jumpa, bila dah kemah-kemah, dah balik daripada umrah, dia tengok buku. MKM ada bagi buku je. Kan? Dan kalau boleh saya minta untuk jemaah sekali ini dan berterusan, saya minta buku tu dibaca, dibuka dan dicatatkan nota. InsyaAllah, saya percaya buku tu akan jadi teman yang rapat sewaktu berada dekat Mekah dan juga Madinah sana. Okay? InsyaAllah, pada pagi ini kita nak buat khusus umrah ni 2 slot. Okay, slot pertama kita akan mulakan daripada sekarang ni 9.20 mungkin sampai jam 10.30. Kita akan habis 1 jam. Lebih kurang 1 jam lebih. Kemudian kita berhenti untuk ada makan ni. Belum sampai lagi lah. Akan ada makan. Kemudian kita masuk semula selepas 15 minit. Orang kita sambung cerita berkenaan dengan manasik umrah. Okey, jadi yang pagi ni, yang sejam pertama ni, saya cuma nak cerita perkongsian ataupun persiapan awal saja sebelum hendak mengerjakan umrah. Yang saya kirakan ini lebih penting, lebih utama berbanding dengan ibadah umrah tu sendiri. Kerana ibadah umrah tu penting, tetapi bagi saya dia bukanlah mudah. Siapa yang pertama kali? Kadang-kadang orang siapa yang pernah? Yang pernah, alhamdulillah. Saya cemburu dengan orang yang pertama kali. Dia tak akan sama berbanding dengan orang yang kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Okey? Jadi saya nak bagi faham dulu permulaan persiapan awal dulu. Rasa-rasanya mula-mula sekali kita nak pergi umrah ni, berapa yang perlu kita betulkan daripada awal lagi? Apa dia? Niat, betul Actually jawab tu, abang jawab betul. Pertama sekali saya minta semua dengan jemaah-jemaah bakal-bakal tamu Allah ni, pertama kita betulkan niat kita. Tak dinafikan, semua niat yang baik kita buat kerana Allah SWT. Dan niat kita yang pergi kali ni adalah untuk mengerjakan umrah. Ramai kita tanya-tanya, kenapa pergi umrah sampai 12 hari? Kenapa pergi haji sampai 45 hari, sampai 60 hari? Ada yang pergi umrah sekarang ni 22 hari. Ibadah umrah yang kita lakukan sebenarnya mengambil masa lebih kurang 1 ke 3 jam sahaja. Dan juga ibadah haji itu lebih kurang 4 ke 7 hari sahaja. Lebih kurang lah. Ada perbezaan-perbezaan dari segi haji-haji yang berbeza. Jadi yang lama kita nak duduk sana tu sudah sebagai satu bekalan, sebagai satu persiapan, ataupun sebagai satu kursus sepanjang kita berada kat sana tu. Okey, jadi pertama tu tolong kita betulkan niat. Niat pertama kita memang tak ada benda lain. Kita nak pergi mengerjakan umrah, ibadah umrah yang ada 5 rukun. Apa dia? Antaranya niat kita, tawaf kita, sa'i kita, tahallul dan juga mengikut tertib. Adapun kita kena tambah niat-niat yang lain. Niat pertama pergi sana nak menghapuskan dosa. Ada orang pergi sana nak buat tawaf sunat banyak-banyak. Ada orang pergi sana nak bersedekah banyak-banyak. Ada orang pergi sana nak apa lagi? Nak apa lagi? Nak apa? Nak doa. Nak doa banyak-banyak. Macam-macam lah. Ada tempat mustajab doa. Macam-macam. Pergi sana. Tolong betulkan niat daripada awal. Jangan kita, anak-anak kecil khususnya. Ada tak adik-adik kecil pergi? Adik pergi ni? Kalau tanya adik ni, kenapa dia pergi umrah?
Confirm dia kata sebab mak dia yang ajar. Kan, kadang-kadang ada anak-anak ni, adik kita kecil ni, betul tak? Sekolah lagi kan? Kenapa nak pergi umrah? Tengok, jawapan. Adik, kenapa nak pergi umrah? Ikut abang, abang ikut ayah. Nampak tak? Dia ikut, mengikut. Sebab dulu, saya waktu tahun 2011-12 kot, ada orang Felda sini. Saya pergi kursus kalau kat KL ni tak ada orang Felda kan? Ada orang Felda. Waktu tahun 2010, 11, 12 semua harga sawit mungkin naik lah, sangat tinggi. Jadi orang-orang Felda ni pergi umrah berduyun-duyun tau. Terlalu banyak. Bila saya tanya kenapa dia pergi umrah, kadang-kadang tu sebabnya dorong cepaka pergi umrah. Makcik ni dorong belakang tak kata pergi. Semua mengikut. Faham tak? Jadi kalau boleh kita tak nak macam itu. Kita betulkan yang pada sekarang ni pergi umrah tu sebab apa? Ada orang pergi umrah nak dapatkan jodoh. Ada tak yang pergi umrah dapat jodoh? MKM ni banyak tak bawa jemaah umrah yang pergi dapat jodoh? Tahu Dak Ifan kan? Dak Ifan kan dia bawa MKM tu yang lepas tu. Kan alhamdulillah dapat jodoh. Ada orang betul. Saya pernah dulu tahun 2013, dulu masih menggunakan visa umrah. Jemaah-jemaah wanita bawah umur 45 tahun tidak dibenarkan mengerjakan umrah kecuali ada mahram. Dan pada waktu itu boleh tumpang mahram. Boleh tumpang mahram. Saya dulu waktu itu jadi mutawif. Saya bawa jemaah wanita sampai dekat airport Madinah tu, saya ingat lebih kurang 13 orang yang tumpang mahram saya. Sebaik Arab tak tanya. 13 mungkin dia anggap sebagai isteri saya pun. Tumpang mahram. Okay? Sekarang ni alhamdulillah lah, dah tak perlu tumpang mahram. Kita menggunakan visa yang pelancong tu. Tak perlu menggunakan mahram, tak perlu ada anak sebagainya, tapi mesti dapat kebenaran daripada penjaga ataupun yang berhak lah, yang mahramnya. Okay? Ada yang nak waktu tu ramai sangat sampai kat Jabal Rahmah berduyun-duyun di atas bukit nak berdoa. Semalam saya pun dapat berita sedih daripada Mekah yang Jabal Rahmah dah ditutup untuk pengunjung. Tak tahu kenapa, mungkin dia tengah renovate untuk kemasukan haji. Jadi kalau bakal jemaah yang pergi kali ni mungkin dapat lihat dari jauh je. Saya tengok dalam grup kan, dalam grup-grup yang mutawif-mutawif sebelum Malaysia yang ada kat sana, diorang terpaksa semakin jauh dan lihat saja Jabal Rahmah. Kalau kita tengok untuk yang bulan 1 pun, yang bulan 12 pun, ramai lagi yang menaiki Jabal Rahmah. Tapi tujuan kita bukan nak naik Jabal Rahmah kan? Ada tak yang pergi sana untuk nak naik Jabal Rahmah saja? Tak ada semua nak mengerjakan umrah. Jadi betulkan niat dulu daripada awal lagi. Saya minta abang-abang, akak-akak, macam-macam semua hari ni pergi sana. Pertama sekali nak mengerjakan umrah. Yang kedua nak beribadah sebanyak-banyak mungkin. Nak bunuh ibadah sebanyak-banyak mungkin. Kerana besar sangat ganjaran-ganjaran yang ada dekat sana yang tak ada dekat bumi kita ni. Nak solat di Masjid Nabawi, nak solat di Masjidil Haram, dia nak solat di Masjid Quba, ada yang nak ziarah ke Baqi', Kubra Baqi', ada yang nak ziarah ke makam syuhada Uhud dan sebagainya. Okey, pertama sekali tak tolong niat. Yang kedua, apa yang penting lagi nak pergi ni mesti kena ada benda ni. Kalau tak ada, rugi sangat pergi, atau pergi pun macam sia-sia. Bukan nak sia-sia, maksudnya macam tak ada apa pergi. Apa yang benda penting lagi nak pergi? Apa pun kita perlu ada? Duit ekstra. Jangan duit ekstra. Apa lagi? Akak ni tahu jawapan ni. Ilmu. Kenapa ilmu? Antaranya ni lah kita datang. Macam mana dapat ilmu ni lah hari ni kita datang, baca buku. Dan saya percaya sekarang ni ramai yang tengok YouTube. Macam-macam ustaz kita boleh. Ustaz Don ada, Ustaz Allah Khairi ada, Ustaz Hasnil Bollywood ada. Semua ustaz-ustaz yang pakar-pakar umrah ibadah tu, tengok dia. Tengok ibadah umrah dia. Ambil ilmu yang ada. Kenapa ilmu? Kita tak nak pergi sana nanti, kita terikut-ikut. Nanti orang lambai dekat rukun yang mana, kita pun lambai. Ada orang pergi cium Kaabah, kita pun cium. Ada orang pergi ni, kita pun ikut. Kita ikut je lah semua. Tak nak kalau boleh kita pergi daripada hari ni lagi, saya minta semuanya mesti ada ilmu. Ilmu tu pengetahuan tentang ibadah umrah itu sendiri. Dan saya nak minta semuanya macam sikit. Dia tak masuk umrah lagi tau. Benda-benda mungkin yang ada perbezaan sangat ketara dekat Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram yang jarang ada dekat Malaysia. Kenapa saya suka catatkan, kenapa saya suka bagi tahu? Sebab ramai sangat jemaah-jemaah umrah kita bila sampai sana dia mula rasa was-was dan pelik.
macam tak sama pun macam kat Malaysia kenapa lain. Orang sebenarnya sembahyang lain je. Imam Masjid Haram ni baca lain je. Kan? Tak sama pun. Okey. Kita nak mulakan daripada solat subuh lagi. Okey. Solat subuh di Mekah dan juga di Madinah khususnya. Ada yang pergi ke Taif, ada yang pergi ke Badar, yang khususnya di Mekah dan juga di Madinah. Okey. Solat subuh akan ada 2 kali azan. Ingat 2 kali azan. Saya suka nak sebut kita ni 2 kali azan. Contoh azan pertama ni contoh azan yang betul adalah jam 5 pagi. 5 pagi contoh Jangan tulis 5 pagi nanti sampai rasa tu ustaz. Azan subuh tak 5 pagi pun. Contoh nak bagi senang faham. Okey, azannya mungkin 5 subuh, mungkin 5.40. Contoh 5 pagi. Akan ada azan yang pertama pada jam 4 pagi. 4 pagi. Azan yang pertama. Okey, azan pertama tu apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membangunkan para jemaah yang duduk di sekeliling untuk bangun, untuk siap-siap pergi ke masjid awal. Mungkin boleh tahajud, mungkin boleh witir mana yang belum dan sebagainya. Boleh. Jadi azan yang pertama. Azan yang kedua, 5 pagi adalah azan yang sebenar-benarnya. Ramai orang kita yang tak tahu, dia agak kelang kabut bila bangun-bangun dah azan. Kelang kabut, siap-siap, asal boleh, kemudian pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid. Bulan 2 ni masih sejuk lagi kat Madinah. Keluar hotel, angin kuat, sejuk bergigil, terus pakai stokin. Pergi ke masjid, rasa lupa bawa, kering sangat di bibir. Pergi ke masjid, sampai kat masjid, apa yang biasa kita akan buat? Sampai ke masjid, kita akan solat sunat apa? Kalau sebelum subuh, solat sunat qobliyah subuh 2 rakaat, ataupun nama sebenarnya solat sunat fajar 2 rakaat. Sedangkan belum masuk waktu subuh lagi. Itu azan pertama. Jadi jemaah kita pun pukul 4 azan, pukul 4 subuh keluar, 4.30 dah solat. Menunggulah setengah jam. Tunggu, tak azan, tak komat-komat. Kan? Sampai terlelap. Saya tengok sendiri ramai jemaah Malaysia kita yang terlelap kerana menunggu lama. Dekat Malaysia, kan, makcik-makcik pergi solat subuh dengan azan kat rumah, ambil wuduk, sampai dekat sini orang dah solat dah. Betul? Tak sempat pun nak solat sunat 2 rakaat. Kita pun tunggu tak komat-komat. Tiba-tiba azan sekali lagi. Azan sekali lagi kenapa azan lagi tak tahu. Rupanya itulah azan yang sebenar. Ada yang dah tertidur. Banyak kali saya lihat jemaah Malaysia khusus oleh kerana datang terlalu awal, tidur. Yang perempuan saya tak nampak lah, tapi saya percaya dia akan tidur dekat pangkuan kawan-kawan dia, akak tidur kat adik dan sebagainya. Bila dia tidur balik, kebadan kalian punggungnya beralih, apa yang terjadi? Wuduknya terbatal. Okey, lelaki tidur, ada yang main handphone, tunggu. Kemudian ada yang tertidur, yang baring, wuduknya terbatal. Nak keluar ambil wuduk, orang kok dah azan, masjid dah penuh. Nak ke belakang, tak ingat slipper kat mana, tak ingat kat mana, keluar ambil wuduk, masuk balik. Ada yang saya lihat sendiri, dia bangun terus solat. Tak boleh wajib ada wuduk. Jadi saya syorkan untuk jemaah-jemaah Malaysia khususnya yang ada kat depan saya ni, datang jangan terlalu awal. Boleh tak? Ya ustaz, rugilah kita kat Malaysia jarang-jarang pergi kat sana datang awal. Kecualilah kat Malaysia memang kita datang surau awal waktu subuh. Siapa kat sini datang surau awal subuh? Belum azan dah sampai. Jarang kan? Jarang-jarang berlaku. Jadi kat sana saya syorkan sekiranya azan yang sebenarnya adalah jam 5 pagi, sebaik-baiknya datang dalam jam 4.30, 4.45. Okey, masuk dapat solat tahajud 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, kemudian habiskan dengan witir. Jika belum buat selepas isyak pada malam tadi, jika dah buat tak perlu solat witir lagi. Adapun jika datang ke Masjidil Haram, sekiranya awal setengah jam, 4.30, turun ke bawah dataran untuk lakukan tawaf sunat. Terutama yang perempuan sebab dia boleh memakai pakaian biasa saja. Yang lelaki agak sukar sebab untuk melakukan tawaf mesti hanya dibenarkan yang memakai pakaian ihram saja. Adapun yang tidak memakai ihram tidak dibenarkan masuk. Okey,
Kemudian lepas saja azan pertama, barulah kita solat sunat fajar, ataupun yang masyhurnya dekat Malaysia ni, solat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Biasanya dibaca Al-Fatihah, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Habis saja tu, tunggulah untuk iqamat. Sementara nak tunggu iqamat tu, antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa lah di antara iqamat, antara azan dan juga iqamat, antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Banyakkanlah berdoa, kemudian bangun solat subuh. Okey, dan saya percaya kebanyakan daripada kita yang pergi ni akan solat subuh sama ada pada hari Jumaat, sama ada di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Dan pada musim sejuk ni biasanya bacaannya akan panjang. Kemudian bila hari Jumaat tu akan ada dibacakan surah sejadah pada rakaat pertama. Dalam surah sejadah akan ada sujud apa? Sujud apa? Semua jawab, sujud sejadah. Acik sana betul. Sujud apa ni? Sujud tilawah. Sebenarnya sujud yang kita sujud pada surah sejadah tu sampai ayat la yastaqbilu tu, yang terus sujud tu adalah sujud tilawah. Dalam surah Al-A'la pun ada sujud tilawah. Banyak surah-surah dalam Al-Quran yang ada sujud tilawah, bukan sahaja sejadah. Tetapi oleh kerana masyhur di kat Malaysia surah sejadah dibaca pada hari Jumaat, maka adanya sujud sejadah dipanggil. Sujud tilawah. Tolong terutama yang perempuan, bila ada bacaan surah sejadah, imam akan terus sujud. Sujud tau, jangan rukuk. Ramai orang kita akan rukuk, tak tahu. Okey, sujud, kemudian bangun, imam akan habiskan sampai akhir, kemudian barulah rukuk dan juga sujud. Dan pada rakaat kedua surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini bacaan panjang. Tolong tidur awal. Tolong tidur awal, jangan ajak mutawif pergi makan nasi putih tengah malam. Sekarang ni trend tau. Saya tengok dalam grup mana-mana, grup MKM ni hampir yang setiap hari ada je. Malam-malam dia makan nasi putih, nasi kambing sampai pukul 10, 11, 12. Satu baru balik tidur. Betul. Lepas tu solat subuh dah pukul 5 pagi. Tidur tak cukup. Nanti pergi ziarah, naik bas, kan, mutawif tu cakap atas bas, semua tidur atas bas. Kalau boleh kat sana, tidur biar cukup. Dan pada musim sejuk ni, malamnya agak panjang. Saya ingat lebih kurang waktu isyak pun jam 7 lebih kurang. Waktu maghrib mungkin jam 6 sikit atau 5 hampir ke 6. Lebih kurang. Okay. Habis solat subuh. Kemudian dalam solat subuh juga dekat sana, mengikut mazhab apa? Imam Hambali, tiada bacaan doa kunut. Jadi simple je, tak perlu kita debat panjang-panjang, itu ini. Bila imam tu maksudnya amam dekat depan, yang ketua kita untuk solat. Jika imam baca doa kunut, kita pun baca. Jika imam tak baca doa kunut, kita pun tak perlu baca. Simple dia tak perlu baca. Okey? Dan setiap kali bacaan dalam solat subuh, subuh, maghrib dan juga isyak, bacaan ni kuat kan? Imam di sana membaca bismillah atau basmalah tu secara perlahan. Perlahan je. Kadang kita tak dengar pun bismillahirrahmanirrahim, tak dengar pun. Tiba-tiba alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pakcik-pakcik ni dah biasa ke masjid Malaysia ni, balik on the way balik masjid tu, apa dah memang Masjid Nabawi ni, aku dengar dia baca Al-Fatihah tak baca bismillah. Sah tu solat kita. Dia baca tapi secara perlahan. Adapun dalam mazhab Syafi'i dekat Malaysia ni, bacaan bismillah ni atau basmalah dibacakan secara kuat. Secara kuat. Dalam mazhab Hanafi, bismillah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Yang ayat terakhir tu, Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat, wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Yang dia beza-beza. Tak percaya, siapa pernah solat kat Masjid India? Orang-orang KL kan? Pernah tak solat kat Masjid India? Tak ada. Masjid India dekat KL tu, kat Masjid Pakistan tu, dekat Chowkit tu, dia solat tak ada baca bismillah, tak ada doa kunut. Kemudian kalau waktu subuh dia, kadang-kadang dia solat dah sampai nak terang dah. Dan betul dah habis. Kalau pagi ni 7.27, betul? 7 syuruk kan?
7.26. Kadang-kadang tu jam 7.10 tu baru dia nak solat. Tapi solat kat masjid dia, saya rajin dah dulu saya rajin naik komputer, tunggu kat masjid dia tu, waktu dia nak terang. Tapi hampir 3/4 pakcik-pakcik orang India keliling tu atas kedai tu kan, orang-orang Muslim tu akan solat berjamaah subuh kat sana. Memang tak boleh lawan. Antara masjid yang paling ramai solat subuh berjamaah, masjid India. Tak saya pergi. Dulu lah, sekarang tak tahu lah kalau macam-macam dah meninggal, yang muda-muda tak pergi kan. Ada orang faham tak sini? Ada orang faham? Semua KL ke pergi KL ni? Tak ada orang faham? Orang Temerloh ada? Temerloh faham? Taman Temerloh Jaya buat rekod sembahyang subuh dia macam solat Jumaat penuh dalam masjid. Sampai ada grup-grup rombongan makcik-makcik nak tunjukkan masjid dia hebat, buat tambah rombongan pergi ke Temerloh semata-mata untuk tengok masjid tu solat subuh berjamaah. Taman Temerloh Jaya. Tu solat subuh, baca bismillah, kunut tak ada, habis solat. Habis saja solat, dekat Mekah ataupun Madinah tiada bacaan zikir secara beramai-ramai. Bukan tak ada zikir, ada zikir selepas solat. Nabi kita SAW ada mengajar kita bacaan zikir selepas solat, tetapi bukan berjamaah. Maksudnya bukan beramai-ramai macam kita baca kuat beramai-ramai. Dibaca secara sendiri-sendiri. Kita yang tak berapa nak hafal dalam waktu ni, tak ingatlah zikir apa nak baca. Paling kurang habis solat baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Paling kurang tolong istighfar 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tak ingat yang panjang-panjang lagi. Paling kurang zikirlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Tolong jangan tinggal. Ditutup dengan yang ke-100 tu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskanlah dosa kita sebanyak weh di mana? Weh di lautan. Siapa pernah tengok weh kat lautan? Pernah tengok tak weh kat lautan? Kita semua sunyi je. Sebenarnya tengok weh kat lautan. Banyak sangat weh kat lautan. Tak payah pikat ombak tu, weh di lautan banyak sangat. Jadi rugi sangat lepas solat kalau kita tak berzikir. Paling kurang itulah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tolong jangan tinggal. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah tu sampai penutup habis. InsyaAllah diampunkan dosa kita sebanyak buih di lautan. Ulama mengatakan dosa-dosa kecil lah insyaAllah dia akan diampunkan. Habis saja berzikir dekat Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Hampir selepas tiap solat, waktu akan ada solat jenazah. Itu pun jangan tinggal. Jangan solat ba'diyah dulu, tunggu dulu. Jangan solat ba'diyah. Solat ba'diyah ni sama ada lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Jangan solat dulu, tunggu dulu, ikut imam solat jenazah. Solat jenazah ada 4 takbir sahaja. Jadikan semua homework 4 takbir. Satu takbir yang pertama Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca selawat. Macam mana selawat? Selawat yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam tahiyat akhir tu. Boleh? Kemudian takbir yang ketiga kita membaca doa untuk diri dan juga untuk jenazah tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sama ada jenazah wanita, kanak-kanak atau sebagainya. Dan takbir yang keempat, tiada bacaan, cukup memberi salam sekali saja belah kanan. Adapun dekat Malaysia, kita bagi salam 2 kali, kanan dan juga kiri. Saya pernah tengok depan mata saya sendiri, 2 kali orang Arab tu cepuk orang Melayu, pam. Sebab kita bagi salam 2 kali. Okey, jadi kita pun hormat mazhab beliau, mazhab tempat mereka, mazhab Hambali, yang bagi salam cukup sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya dah tengok 2 kali. Kita nak jemaah-jemaah ni jadi orang yang ketiga. Dia ketuk je, orang Arab ni cepuk je kita.
Sebab kita kata kononnya tak sama dengan dia. Tak salah sebenarnya bagi salam sekali atau 2 kali, tapi cukup sekadar bagi salam sekali saja. Barang siapa yang menguruskan jenazah daripada mula sampai akhir, kemudian solatkan jenazah, insya-Allah akan diberi ganjaran 2 qirat. Barang siapa yang solat jenazah saja, insya-Allah akan diberi ganjaran 1 qirat. Jadi pada sahabat radhiyallahu anhu bertanyakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qirat tu besar mana? Tahu tak qirat tu besar mana? Sebesar Jabal Uhud. Yang pernah pergi bersama Jabal Uhud. Jabal Uhud ataupun Bukit Uhud ataupun Gunung Uhud merupakan bukit yang terbesar yang ada dekat Madinah. Jadi tolong sangat jangan tinggal solat jenazah. Apa pun terjadi, kita kat Malaysia, saya percaya kalau bukan mak ayah kita yang meninggal, kita tak solat jenazah. Dan kita jarang-jarang, kecuali ahli masjid, selalu akan ada solat jenazah, kadang-kadang sebulan sekali saja. Dekat sana hampir setiap waktu, boleh katakan hampir tak pernah tak ada, kecuali pada solat isyak selepas solat isyak pada Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram tu saya kira kan hampir setiap waktu. Tolong jangan tinggal. Saya ingatkan jemaah, tolong jangan tinggal, jadikan homework kalau tak tahu bacaan dia. Ada satu kes tu, seorang jemaah ni ikut jemaah haji. Dia tanyakan ustaz, dia tak solat jenazah waktu tu. Dia dah balik Malaysia lepas 4-5 tahun haji, lebih kurang. Dia jumpa ustaz tu, kemudian dia boleh tanya, ustaz, lama tak jumpa, dulu kita buat haji sama-sama, alhamdulillah kita ingat kita buat haji sama-sama. Ustaz nak tanyalah ustaz, dulu dekat Masjid Haram tu, yang orang lepas solat, dia solat yang tak ada rokok, tak ada apa, yang tak ambil solat apa dia baru tanya. Dan dia tak buat pun waktu tu. Jadi sangat-sangat rugi. Ada masa sekarang ni, catat, pastikan saya minta semua jemaah ni, tolong jangan tinggal solat jenazah. Habis solat jenazah, baru dah solat Ba'diyah, Zuhur, Ba'diyah, Maghrib, Ba'diyah, Isyak. Jangan terperanjat bila kita lihat dekat Masjidil Haram akan ada orang buat solat sunat selepas waktu asar dan juga selepas waktu subuh. Dia bukan Ba'diyah, dia solat sunat yang lain, tapi dibenarkan. Ada hadis yang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali kamu tegak orang-orang daripada melakukan solat dan juga tawaf pada bila-bila masa di Masjidil Haram. Adapun solat-solat yang lain sama saja, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Cumanya kadang-kadang pada musim sejuk, waktu solat Zuhur, waktu rukuk dia saya rasa hampir sama dengan waktu bacaan Al-Fatihah. Faham tak? Time rukuk dia tu hampir sama waktu bacaan Al-Fatihah. Panjang sangat. Kita pun dalam Fatihah apa imam ni baca. Kita kat Malaysia daripada kecil sampai besar kita macam Subhanallah azim wa bihamdi. Ada yang Subhanallah azim dia. Rukuknya lama sangat, sujudnya lama sangat. Kita baca Subhanallah a'la. Kan? Kenapa imam baca? Rupanya kita tak tahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan bacaan yang sangat panjang, yang banyak sangat. Subuhun kudusun rabbul malaikatu wa macam-macam lagi. Kita tak tahu. Jadi kita pun kenapa imam ni? Biasa musim panas taklah. Yang pergi kali ni bulan 2 kan. Semua bulan 2 dengan bulan 3. Mungkin bulan 3 tu dah hampir pertukaran cuaca. Yang bulan 2 ni saya percaya masih lagi sejuk. Kadang-kadang lama sangat rukuk dan juga sujud pada waktu zuhur. Jadi kita jangan berangan ni. Confirm kita berangan punya. Dah sujud lama, apa benda? Jadi kita berdoa lah yang sekiranya berlaku macam itu. Adapun yang waktu-waktu lain tu tak ada, semuanya sama saja. Dan kita jangan pelik bila kita lihat orang-orang daripada seluruh dunia kan, solat, ada yang takbir, ada yang letakkan kat mana? Kat sini. Ada yang letak kat sini, ada yang letak kat dada, ada yang letak kat atas. Ada orang Johor kat sini. Semua okey ada? Ada orang Johor? Tak ada. Orang Johor, saya tak tengok, dia semayang letak tangan kat mana? Saya pernah tengok orang Johor, dia semayang letak tangan kat sini. Lain tempat tak ada kan, saya tengok orang Johor lah biasa. Dan saya pergi Johor, pergi Muar ke Batu Pahat ke, orang tua-tua, dia akan semayang tangannya letak dekat belah kiri. Betul? Kan dia buat itu juga. Tak kisahlah letak kat tengah ke atas ke dada sebagainya, jangan pelik. Ada yang tak letak langsung tangan, dia tegak je. Kan? Dia okey lah, dia memang dah sembahyang macam tu. Kita yang rasa buat, kita tak akan takbir lagi. Memang dia tegak je. Okey?
Ada yang waktu tahiyat akhir, ada yang jarinya tegak je, tak turun-turun. Kita kan biasa tahiyat akhir bila asyhadu an la ilaha illallah, tak jari betul. Ada pula yang jari dia pusing. Ada yang slow, okey lah, dia laju. Dia masalahnya, dia okey, dia yakin dengan pahaman dia. Masalahnya kita yang terasa terganggu tengok apa pun dia pusing-pusing dengan jari. Tiba-tiba dah bagi salah. Macam-macam perbezaan Memang ada pendapat dalam mazhab Maliki yang membolehkan jari bergerak-gerak dan sebagainya, dan tegak sebagainya. Jadi tolong jangan pelik-pelik. Kalau kita tengok lagi orang Syiah. Orang Syiah mungkin bulan 2 ni saya rasa ada. Tapi sekarang dah kurang lah. Baju hitam, pakai hitam, main laki. Kalau dulu dia boleh bawa batu tau, batu Karbala. Dia letak, dia sujud atas batu. Sekarang tak dibenarkan. Mungkin akan tertangkap atau ditinakan. Jadi dia akan solat kat mana tau? Dia akan solat kat tempat yang saf yang paling depan. Di antara saf satu lagi ada batu. Faham tak? Saf yang paling depan, di antara saf lagi akan ada lantai. Dia akan solat kat situ. Nanti dia akan bagi salam macam ni. Jangan pelik kan? Dia sujud je Allahu Akbar. Dia rukuk kat Allahu Akbar. Lepas tu dia bagi salam tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan tepuk. Bukan dekat sana je, kat Malaysia pun saya dah lama saya tengok. Saya pernah solat kat Shah Alam ni sebelah saya. Saya pernah solat dekat Arena, saya nampak orang solat macam-macam. Okay? Jadi tolong jangan pelik, kita yakin dengan pegangan kita ikut je. Boleh Sebab benda-benda ni selalu akan jadi cerita buat mulut sesama jemaah. Waktu dalam bas, waktu ziarah, waktu balik dan sebagainya. Itu dia ceritanya. Yang dia gerak-gerak lah, tegak lah, inilah sebagainya. Dan kita biarkan kan dengan cara kita. Boleh? Jadi yang kedua tadi, pertama niat. Yang kedua ilmu. Tolong dalami betul-betul ilmu. Yang ketiga, apa lagi yang boleh? Saya tak ikut turutan. Yang ketiga, kalau boleh sebelum nak pergi ni atau waktu pergi nanti, tolong segala kewajipan apa yang kita tinggalkan semuanya cukup. Tanggungjawab. Okey? Yang isteri-isteri yang pergi, ada tak yang pergi seorang tak bawa suami misalnya? Pastikan dapat kebenaran daripada suami. Okey? Pastikan yang minta tolong. Minta tolong. Banyak yang terjadi. Yang suami pergi, pastikan dapat kebenaran daripada siapa? Daripada siapa? Daripada ibu kita. Yang laki-laki ni semua minta. Bukanlah minta izin, minta restu. InsyaAllah ibu mesti bagi. Paling kurang dia akan cakap, nanti nak balik belikan mak kurma jual sekilo. Bagi tahu dia. Sebab ramai sekarang ni orang tak bagi tahu tau pergi umrah. Dia ada dua trend. Yang pertama, golongan-golongan abang-abang ni yang umur 40 ke atas, dia akan letak dalam Facebook. Saya, Encik, sekian-sekian, meja sekian, insyaAllah akan mengajukan umrah pada tanggal sekian-sekian-sekian. Kan, doakan mudah-mudahan ini. Nanti bawah sekali orang komen, kirim salam apa ni pada Rasulullah. Ada yang kirim, semua kirim mulut je. Okey, yang adik-adik ni dah tak ada Facebook tau. Okey tak, adik-adik yang muda-muda ni semua dah tak ada Facebook. Kan, diorang dah tak ada. IG pun dah kurang dah. Diorang main TikTok. Tak saya buka TikTok, ramai yang berjoget kat Masjid Nabawi tu. Buat video, lagu apa kan kat Masjid Nabawi, kat Masjid Haram, depan Kaabah. Adik-adik muda-muda ni. Kalau dulu sebelum ni Instagram. Sekarang yang abang-abang pun main Instagram. Betul. Sekarang TikTok. Macam-macam, segala-gala macam ustaz. Semua main TikTok. Okey, nak maklumkan boleh, nak bagi tahu boleh, tapi jangan sampai ada perasaan riak. Kalau dulu saya selalu bagi kursus dekat belah Pahang, belah Perak, orang-orang kampung dekat sana, diorang ni sampai mungkin dekat tak berlaku dekat Lembah Kelang. Diorang sampaikan bila nak pergi umrah tu macam wajib untuk buat kenduri. Kat sini tak ada tak ada. Kalau nak buat, kalau tak mampu jangan buat. Tak mampu jangan tak perlu buat lah. Sebab dekat kampung-kampung tu sampai orang malu nak pergi umrah sebab tak buat kenduri. Saya pernah jumpa banyak kes macam ni. Kan? Tak buat kenduri, tak boleh pergi umrah. Sangat-sangat rugi. Rugi. Jadi tak perlu umrah, dia punya kenduri ke apa tak wajib. Adapun biasanya orang pergi umrah, sebelum pergi orang akan kirim macam-macam pada kita. Terutama yang pertama kali. Dia akan kirim kita sebelum pergi, sama ada yang hantar dekat airport ataupun hantar dekat rumah, dia akan kirim kita duit. Salam. Bagi duit apa? Orang Islam panggil apa?
salam keruk ke, salam kau ke, bukan peduli kahwin je. Sekarang ni orang pergi umrah dah sangat-sangat ramai. Terlalu ramai saya akan ceritakan tadi. Okey, akan salam. Tolong catatkan siapa yang bagi. Kan? Dia bagi tak semestinya ikhlas. Balik nanti, kalau korang tak catat, tak tulis, tak bagi dia apa-apa, dia punya cerita sampai 5 tahun. Sejak dulu pergi umrah, bagi 100, balik apa pun tak boleh buat apa. Kan? Jadi tolong catatkan. Betul, benda ni selalu terjadi. Kalau ada orang bagi salam kau sebagainya, kan? Catatkan, balik umrah nanti, tolong belikan orang something. Beli apa-apa kat sana. Tak kisahlah, kat sana semua barang made in China. Made in China, made in Vietnam. Tapi buat begitu. Betul benda-benda gini. Benda-benda gini selalu terjadi di kalangan orang yang pergi umrah kali kedua, kali ketiga. Dia akan bercerita. Waktu dekat sana saya teman jemaah-jemaah pergi shopping. Jemaah sendiri yang cakap, aku kena beli ni. Dulu tak beli gini-gini. Tolong. Okay? Pergi umrah yang bekerja, tolong pergi kerja, tinggalkan kerja dengan sempurna. Jangan sampai kat sana, saya tengok ramai jemaah-jemaah kita kat sana, sampai orang nak komat pun masih lagi buka apa tu? Kat situ, buat kerja, tengah buat kerja. Seorang tu, tak boleh kan? Kadang saya tanya, tak boleh, audit nak cepat, bos nak minta. Jadi, kelang kabut sangat kat sana. Ada yang tak pergi ziarah, ada yang bukan 24 jam. Setiap masa saya tengok dia duduk kat lobi. Dekat lobi, dia buat kerja dan sebagainya. Okey? Tak salah kita bekerja sambil pergi. Tapi jangan sampai pergi sana tu saya tengok terlalu buat yang benda tu je. Okey? Pergi sana. Lepas tu yang suami-suami yang pergi yang tak bawa anak isteri, pastikan kecukupan dan ditinggalkan. Contohnya isteri dicukup, makan, minum, pakai dia, minyak dia semua. Anak-anak sekolah tolong tinggal. Tolong tinggalkan. Jangan ada yang tak ditinggalkan tanggungjawab kita. Yang pergi makcik-makcik duduk kampung. Saya jaga jemaah haji, seorang makcik ni, dia tak boleh makan. Dia duduk kat ujung sana. Saya tengok dia, hari-hari dia murung. Dia tak boleh nak makan. Saya tanya lagi kenapa? Dia bagi tahu, aku ni pergi haji lama. Dah masuk 2 minggu dah dia pergi haji. Kan? Lembu dengan kambing, ayam dengan lembu kat rumah tu, tak ada orang bagi makan. Aku harap si Mat ni anak aku. Tapi Mat ni tak boleh harap sangat. Dia pening-pening. Aku pun tak dapat-dapat. Saya ambil handphone makcik tu kan. Ni zaman dulu lah. Zaman sebelum 2011 ke 12 rasa saya. Kan handphone kan belum ada handphone ni lagi lah. Maksudnya smartphone tak jarang orang pakai. Dia telefon, dia tak tambah 6. Dia tak letak kita punya kod Malaysia. Kod Malaysia kita kena tambah 6. Nak telefon anak nanti, tambah 6, campur 6. Orang dulu tak tahu tambah. Saya tadi tambah 6. Tambah, campur 6. Okay, kemudian call. Dia call baru dah ada lega. Dapat cakap dengan anak dia. Okay, yang mana-mana yang ada, yang duduk kampung, yang tak ada duduk kampung, yang ada ayam ada apa, tolong ditinggalkan, ada orang yang jaga dia. Ada yang beli ikan tak kat rumah? Yang pergi tak ada orang jaga. Ikan, penting betul. Saya pernah makan tempoyak. Orang Perak tahu? Tempoyak tu lah. Ikan tu harga 3,500. Ikan kilisa emas, abang ipar saya yang mahal besar tu mati. Tak ada orang jaga. Bila mati dia pun masak. Dia masak saya makan, dia kata sedap tak? Kata ikan tu mahal tu tau, 3,000 lebih. Rupanya sebab mati ikan tu. Ikan tolong dibiarkan, jangan letak makanan berlebihan. Ikan dia tak ada akal, dia akan makan banyak-banyak makanan tu sampai mati. Jadi mana yang beli ikan, yang beli ayam, yang beli apa, kalau boleh pergi umrah kali ini, semuanya telah terjaga supaya sampai kat sana. Tapi saya rasa zaman sekarang tak susah. Zaman sekarang kita boleh video call, kita boleh transfer duit. Kalau dalam zaman dulu, ada yang pergi haji, ramai yang pening kepala tau, macam mana nak bayar duit kereta. Dulu 2010, 2008, 2009, mana ada transfer sini, mana ada memang to you. Macam mana nak pergi time kat sana tu, semua pening kepala. Macam mana nak bayar ni, duduk Mekah sampai 2 bulan ni. Kan, telefon tak dapat dan sebagainya. Tapi zaman sekarang insyaAllah dimudahkan. Cuma jangan terlalu menggunakan teknologi yang canggih kat sana tu sampai kita abaikan benda-benda yang lain. Sebab ramai sekali kita tengok orang buat live waktu tawaf. Waktu tawaf, waktu sa'i, waktu tahallul, hampir setiap masa dia akan buat live. Daripada airport KLIA sampai ke Bali, saya tengok memang ramai kan. Tapi macam dah tak jadi. Kalau boleh pergi sana, kita kurangkanlah benda-benda tu.
Okey. Pertama, yang keempat, kalau boleh sebelum nak pergi ni, kita kena bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bersangka baik pada Allah Taala. Apa yang dimaksudkan dengan bersangka baik? Maksudnya tidak bersangka buruk. Siapa pun kita sebelum ni, kita orang umur dah 56 tahun, kita tak pernah solat pun semua hidup. Orang yang bukan solat baru nak berubah, alhamdulillah, nak bertaubat sebagainya. Pergi sana waktu inilah. Jangan sebab kerana kita banyak dosa sebelum ni, kita takut nak mengerjakan umrah. Dekat Malaysia sebelum ni, kat Astro ada apa? Sekarang tak mana Astro kan? Kita ada cerita tanah kubur tu. Tanah kubur dia ada 10 musim atau 11 musim. Satu musim dia ada lebih kurang 11 atau 12 episod yang berlaku kat kampung tu je. Bayangkan ada lebih kurang 120 lebih orang yang melakukan kejahatan. Masalahnya dia lakukan kejahatan, dia jual ayam kan, tak basuh. Dia punya mati tu seksa dia tengok sangat. Menakutkan kan? Kan? Waktu kita sebelum ni ada buku Wadiah Sani. Ingat tak buku Wadiah Sani? Ada buku Mastika. Saya baik dengan wartawan Mastika tu, akak tu. Sekarang jadi M-Star. Mastika. Dia cerita tu seolah-olah pergi Mekah tu macam apa? Pergi Mekah tak nampak Kaabah, pergi Mekah jadi itu, pergi Mekah jadi. Betul, tak boleh nafikan. Banyak ujian-ujian. Saya sendiri pun akan ada ujian-ujian yang berbeza. Setiap orang akan ada ujian. Ujian itulah yang membuatkan kita, yang menghapuskan dosa kita. Ada orang pergi sana tak boleh jalan. Ada kes peristiwa sampai ke airport Jeddah tu. Dia sampai ke airport Jeddah, kan, dia tak boleh nak bangun daripada tempat duduk kapal terbang. Dia rasa berat sangat, tak boleh bangun. Tak boleh bangun, sampai dia nak menangis, tak boleh bangun. Kan? Sampai dia beritahu kat isteri dia kesalahan dia apa pun. Tahu tak pramugari tu datang buat apa? Dia kata, pakcik tu nak buka tu. Seatbelt tu. Dia tak boleh bangun. Nanti cerita kat rumah, saya cerita kapal terbang pula macam-macam. Ada orang waktu sa'i lah. Saya biasa tengok banyak orang sa'i tak boleh jalan. Kan? Saya kat depan, dia patah balik tanya, okey tak bang? Okey, boleh lagi. Isteri kat tengah sebelah, gaut. Dia tak cakap malu, isteri kata gaut. Kalau sakit, kalau gaut dan sebagainya, dia tak kata gaut. Dia kata saya go out. Dia tak faham apa go out tu. Oh, gaut. Kalau sakit, kita ada kemudahan skuter, kita bayar. Naik skuter. Kan mudah. Kalau kita sakit, lutut kita dan sebagainya, naik skuter ataupun kita upah orang untuk tolak kursi roda. Ramai sangat orang takut nak mengerjakan umrah, tak larat. Okey? Kata, tak boleh lah, umrah tu boleh nak berjalan. Kalau boleh nak berjalan, nak pijak tu. Kalau tak pijak, macam tak mengerjakan umrah. Tahu tak? Siapa yang terbaik dalam melakukan ibadah? Siapa dia? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tak, bagi dia waktu musim haji, bagi dia menaiki unta untuk melakukan tawaf sebagainya. Bagi dia nak tunjukkan contoh, jika tak mampu, jika ada kemudahan, boleh gunakan. Kita ni pukul lah pakcik-pakcik ni kan, jalan sampai dah betul, sampai dah dia berhenti lihat yang nangis betul. Tak nak jalan, boleh dia jalan. Nabi dah ajar, naik unta Nabi kita. Waktu tu Nabi kita pada haji tu umurnya tahun terakhir lah sebelum bagi dia wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang 62 atau 63 tahun sebelum bagi dia wafat, bagi dia menaiki unta. Jadi tak salah untuk kita nak naik train ke, nak naik unta janganlah. Unta tak ada. Unta dah tak ada. Dulu beberapa banyak unta dekat Jabal Rahmah, dekat Hudaybiyah sebagainya, sekarang tak ada. Sekarang ada unta pun tidak dibenarkan lagi untuk pergi. Kalau dulu pergi ramai pula yang minum air kecil unta. Kenapa? Kan? Tengok YouTube. Sekarang senang tengok YouTube. Kita okey lagi minum campur susu. Orang hitam tu dia minum dengan air kencing tu saja. Tengok basuh muka. Okey? Jadi pergi tu kena bersangka baik. Siapa pun kita, tolong jangan jadikan umrah kita ni sebagai satu pertama, jangan jadikan koleksi. Saya minta untuk koleksi. Orang Malaysia suka cerita koleksi umrah. Saya alhamdulillah okey dah. Saya umrah yang ke-5. Saya umrah yang ke-7. Ada seorang pakcik kampung haji tu naik bas. Alhamdulillah, saya tahun ni merupakan haji saya yang ke-37. Dan dia dah tua, dia kerja kampung haji, dia kat Mekah. Tiap tahun buat haji. Kita ni fikir Allah nak buat haji setahun, nak dapat sekali pun banyak kekangan kan. Kampung haji ni daftar lambat, nak bayar yang lain kan. Dia orang kali ke-37. Pertama, jangan jadikan umrah kita sebagai satu koleksi.
Okey, jadikan umrah kita setiap kali umrah tu umrah yang terbaik untuk kita. Sebab kita tak tahu umrah-umrah yang lepas ni macam mana kiraan dia, apa yang kita nak buat. Jadi umrah yang kali ni kita buat lagi baik, lagi baik. Orang tanya, alhamdulillah aku dah pernah sampai. Alhamdulillah. Sebab dia akan ada berbeza-beza. Dekat sana pun setiap masa berbeza. Bulan 1, bulan 12 dekat Masjid Nabawi ada viral dekat TikTok. Ada tengok kan? Ada tempat orang lepak santai macam kat Bukit Bintang makan. Ramai pula yang minum tak pergi semayang. Dirobohkan ni. Baru lagi tau. Bulan 8 tak ada. Bulan 10 saya pergi ada. Bulan 12 kena roboh. Bayangkan. Benda cantik. Besar cantik. Kan? Dikatakan ramai yang tak pergi ke masjid waktu azan. Duduk santai-santai duduk minum. Dia tutup dulu. Dia duduk. Jadi dirobohkan. Wallahualam lah sama ada kenapa dirobohkan. Tapi dirobohkan. Macam-macam. Kat sana akan berbeza-beza. Yang minggu ni pergi dapat masuk Raudah. Yang besok pergi tak dapat masuk Raudah. Kan? Yang pergi minggu ni dapat air zam-zam. Yang pergi esok tak dapat air zam-zam. Berbeza-beza macam ni. Yang pergi minggu lepas dapat naik Jabal Rahmah. Yang pergi kali ni mungkin tak dapat pergi Jabal Rahmah. Dia akan ada sentiasa berubah-ubah dari semasa ke masa. Saya kenal anak Saudi ni daripada saya dulu tinggal kat Mekah dulu. Saya tinggal lama kat Mekah. Sebab tu saya di Madinah. Undang-undang dia kadang-kadang berubah tanpa kita sedari. Minggu ni, minggu depan dah lain. Okay? Yang terbaru saya diminta untuk dapatkan semua nama-nama, nombor pasport dan juga jinsiah Malaysia untuk dicek pada immigration. Sebelum ni tak perlu. Macam-macam lagi. Ada sentiasa berubah-ubah. Jadi kita akan dengar berbagai-bagai cerita daripada orang-orang yang pergi yang berbeza-beza. Ada orang dia pergi musim sejuk. Dia kata kat Madinah sejuk sangat pakai itulah, pakai stokin dan sebagainya. Ada orang pergi pada musim panas. Dia kata, panas sangat, mana ada Madinah sejuk. Dia tak tahu dekat Saudi tu bukan sekadar ada musim panas dan sejuk, ada juga salji. Tapi bukan video yang viral tu, salji dekat belah Tabuk memang ada salji. Dan sekarang ni pada bulan 12, bulan 1 banyak kali musim hujan. Gunung-gunung, bukit-bukit tu membunga. Jadi bunga. Jadi orang kita yang tak pernah pergi ataupun 2-3 kali pergi, inilah akhir zaman. Dajjal nak keluar, kiamat nak dekat. Saya duduk sana, memang setiap kali tu akan jadi. Dulu tak ada Facebook, tak ada TikTok, orang tak nakap lah. Benda tu daripada dulu lagi. Daripada zaman-zaman dulu lagi. Time hujan, musim hujan, sungai tu akan banyak air. Bukit-bukit tu akan menggunung, akan hijau. Kan? Ada pun yang salji tu diorang menangkap, diorang edit. Salji memang ada dekat Tabuk. Kita orang Malaysia, kita pun salji. Dia dekat Arab bukan pada pasir ke? Dekat Arab memang ada salji. Dekat Tabuk, dekat Jordan, dekat Lebanon, semua main salji. Betul tak? Kita pun tak tahu. Saya pernah buat dengan seorang profesor Bangladesh, UKM. Dia datang ke Malaysia. Tahu tak sebelum Malaysia masyhur, dia ingat Malaysia ni hutan. Dia tanya saya kat mana nak tengok harimau. Lalu kat KL dia takut. Dia kata, takut dekat pokok-pokok ni ada harimau. Kita selalu ingat Afrika tu bandar pasir, betul? Siapa pernah pergi bandar-bandar dekat Afrika? Besar-besar tau. Bandar-bandar kat Afrika Selatan, dekat Nigeria, Nairobi, Johannesburg. Semua besar. Kita selalu fikir benda yang kita tak tahu dan tak nampak. Okay? Dekat Arab Saudi nanti akan ada benda-benda yang kita akan tengok pelik. Dan sekarang ni Ahmad kita ceritakan, dengar ceritanya, dah ada pelancong daripada orang luar negara yang bukan Islam yang masuk ke Arab Saudi. Ada yang kata terlepas masuk ke Madinah dan juga yang ke Mekah. Wallahualam. Ada dengar cerita lah. Kalau ternampak dan sebagainya, kalau boleh kita pun doalah mudah-mudahan masuk Islam. Banyak ini masa peristiwa yang kereta api, buat kereta api itu, ramai orang-orang China yang bukan Muslim masuk ke Arab Saudi untuk buat kereta api laju tu. Alhamdulillah ramai yang memeluk Islam. Okey. Bersangka baik. Kemudian sebelum kita habiskan lagi, kalau boleh pergi ni nanti persiapannya pertama untuk barang-barang pergi. Beg semua dah dapat. Tu kat belakang banyak beg. Mana yang tak dapat nanti ambil beg. Kalau boleh cek dulu sebab beg tu daripada kilang kan. Kita tak pernah buka pun. Takut kita buka nanti ada yang mungkin yang ni tak boleh tarik dan sebagainya. Kalau ada rosak boleh tukar. Maklumkan pada ada yang berurusan dengan adik Amir, ada dengan Abang Syam, maklumkan beg tu. Okay, beg tu dibekalkan dengan 2 beg. Beg besar yang 30 dengan beg yang kecil tu. Yang pergi kami ramai naik apa
Saudi Airlines ada Malaysia Airlines kan? Saudi Airlines saya rasa dia punya bag 23. Dia boleh 23 kilo, 23 kilo. Yang tarik tu 7 kilo. Saya dah cerita pasal bag. Yang lelaki bawa baju macam biasa. Okay, simple je macam biasa. Orang Malaysia ni memang sangat-sangat mudah. Dia pergi London pakai jaket, dia pergi umrah pakai jubah. Dia akan ikut perubahan. Baguslah. Dia tak macam orang Indonesia. Dekat sana orang Indonesia dia pakai apa? Baju batik. Orang Pakistan dekat mana-mana pun pakai kurta. Orang Iran, orang Turki, orang apa nama, Kurdish jangan pakai pakaian dia. Kita boleh nak pakai baju Melayu dengan samping, tapi pelik. Saya biasa raya kat sana. Orang-orang kita kalau nak buat beria, dia pakai baju Melayu dengan samping, dengan songkok. Kan? Orang Arab semua jadi pelik tau. Dia tengok pakaian kita pelik, berwarna-warni dan sebagainya. Boleh tak salah. Tapi kalau boleh, pakailah pakaian yang sesuai dengan tempat tu. Ikut sunnah Nabi kita memakai pakaian yang sesuai dengan tempat tu. Bila perang pakai baju perang, bila sukan pakai baju sukan, bila pergi kerja pakai baju kerja. Faham? Boleh? Yang lelaki pakai pakaian biasa, susun, beg tak terlalu banyak. Yang perempuan saya minta sangat, beg kalau bawa 2 bawa 1 beg kosong. Baju bawa paling sikit. Kita 12 hari 10 malam kat Mekah, Madinah 5. Bawa baju jubah 3 lain. Boleh. Paling penting bawa iron. Bawa iron. Tolongnya bawa iron. Dekat Mekah ada iron. Kat Mekah ada iron, tapi kena minta. Bila minta pula, akak ni kalau dapat iron kat bilik dia, ingat nak bagi orang sebelah. Dia letak kat sebelah dulu. Tak adanya. Bila tanya dengan orang pekerja tu, nak guna lagi, tak guna lagi. Okay? Kalau boleh bawa iron, letak dekat bawah. Iron ni selalu jadi masalah untuk wanita, untuk tudung dan sebagainya. Kan? Saya pening-pening, saya macam pinapi je. Letak kat bawah tu kan, jubah kita lipat-lipat, okey je. Okay? Perempuan tolong bawa baju paling sikit. Dia akan berjangkit. Hari semua orang Mekah kan, habis umrah dekat Najah, ada kat Mekah Tower, dia akan pergi ke kedai beli. Biasa akan pergi kat Safwa. Akak semua pergi kat Safwa beli baju. Nanti adik tengok sebelah, dia tanya akak ni beli kat mana, kat Safwa berapa? 130. Jom teman, dia dapat 120. Dia dapat mesti lagi murah. Berjangkit. Dan saya lihat jemaah wanita ni, hampir setiap waktu balik solat dia akan beli 1 jubah. Masalahnya dia bukan pakai dekat Malaysia tau. Dia tak pakai kat Malaysia. Malaysia biasa khusus umrah pakai jubah. Dia pakai esoknya waktu ziarah, dan esoknya sentiasa baju baru. Kebanyakan jemaah wanita. Tak salah, saya tak okey lah, tak ada masalah. Masalahnya nanti bila balik dekat Madinah ataupun yang balik dekat Jeddah, beg muatannya terlebih berat, melebihi kilo. Nanti jumpa kat saya, alah tolonglah Syafiq, kan kita kan boleh timbang ikut kumpulan, ikut grup kan, jadi mesti ada lebih-lebih. Masalahnya kalau satu grup semuanya lebih, faham tak? Kita boleh timbang grup insya-Allah, tapi kalau semua grup tu lebih, semua tu sepatutnya 23, tiba-tiba semua grup tu 30, dah tak lepas dekat kaunter tu. Lebih-lebih lagi kaunter yang Malaysia Airlines. Ada yang pergi Malaysia Airlines kan, tapi banyak kan Saudi Airlines. Okay, dah lebih-lebih tak boleh nak lepas. Bila tak boleh nak lepas, dah kena rasuah, kena bayar tu rasuah. Dia tak nak bagi lepas. Minta nak tolong, tak apalah, bayarlah. Kalau nak bayar kilo memang mahal. 1 kilo dia charge sampai tak ingat berapa, memang mahal. Jadi nak selamat, yang perempuan saya minta bawa pakaian yang paling sikit supaya beli kat sana. Okey? Dan ramai kat sana tanya dobi. Dekat sana tak ada dobi macam kita, boleh masuk duit, kemudian pusing-pusing, kemudian boleh keringkan. Dekat sana dobi sangat-sangat mahal. Dobi sangat-sangat mahal. Ada pegawai saya bulan 12 baru ni, dia pergi hantar dobi, dapat resit 700 lebih. Mahal dobi kat sana, dia tak ikut kilo. Dekat Madinah ada kilo, tapi 1 kilo dekat 30 riyal kat sana dia. Jadi kalau boleh bawa baju tu tak perlu basuh, beli baju yang baru. Lebih berbaloi daripada basuh. Kalau macam saya sendiri, tak boleh sangat basuh dekat ni, keringkan jemur lah kat ni. Jemur lah dalam bilik air tu. Bagi yang tinggal keluarga, faham tak? Yang tinggal keluarga boleh jemur. Maksudnya satu keluarga tu, keluarga dia je kat bilik tu. Okay? Ada pun yang tinggal bercampur-campur, jangan jemur. Nanti orang cakap apa, gantung ni. Kalau musim haji, kalau pernah pergi haji dengan tabung haji,
satu bilik dekat 7 orang, kalau 8 orang ada 6 orang. Bilik tu tergantung semua. Kalau yang perempuan macam-macam tu, kain batik, tergantung sebagainya. Baju pagoda untuk lelaki dan sebagainya. Okey, baju. Yang kedua, makan. Meja ni kat sini orang mana? Nak tanya, orang mana? Asal. Orang Selangor. Orang mana? Perak. Ha? Perak. Perak yang bawah ke tengah ke atas? Tengah. Selatan nak tanya balik tu kan? Ada orang Kedah tak? Orang Tangga. Ramai orang Tangga tak? Sebab saya daripada bulan 8 sampai bulan 12 ni, saya orang Tangga ni selalu mendatangkan masalah. Sebab makan. Okay. Dekat Mekah, insya-Allah sarapan pagi saja di mana? Di hotel lah. Hotel tu, makanan sarapan pagi tu, saya percaya lebih 100 hidangan. Terlalu banyak. Tapi tak ada satu pun cita rasa kita. Semuanya cita rasa Mediterranean ataupun international. Saya sendiri memang daripada dulu lah, saya cuma makan roti, butter, tahina, cocoa crunch dengan susu. Itulah saya makan, kadang-kadang ambil telur. Kan? Cuma kita tak boleh nak makan. Ada tambah beg, kedua beg, ketiga, keempat, lima tak ada makan dah. Okay? Dekat Madinah, saya cakap awal makanan memang tak sedap. Kecuali orang Selangor, dia boleh makan. Setakat ni lah yang saya bawa lah. Belum ni orang Selangor dengan orang Johor. Dua orang, kenapa? Biasa orang Selangor ni orang apa? Apa? Orang Selangor dengan orang ramainya orang Jawa yang pergi umrah. Tukang masak dekat hotel tu orang Indonesia. Saya nak macam mana, tak ada tukang masak orang Kedah. Saya pergi bulan 8, saya bawa orang-orang Bukit Bertajam dengan orang-orang kulit Al-Ustam. Oh, saya kena sampai orang tak boleh makan, tak boleh apa kan. Saya boleh dah mesti sikit, memanglah makanan tak makanan sedap. Kan? Kadang-kadang tukang masak dia orang Indonesia, kadang-kadang tukang masak dia orang Mesir. Makanya penting, terutama musim sejuk, kita lapar, kita perlukan makan. Orang Malaysia kalau tak dapat makan, tak sedap, dia komplain. Ini habis. Sampai bila-bila. Dia pergi mana-mana dia komplain. Dulu kita pun selalu makan tiga sama je. Kecuali lah macam saya lah, saya memang syorkan kalau memang tak boleh makan kan, kita bukanlah kata tak sedap, boleh makan. Sebab itu hari ada apa? Apa bang? Tengok lagu orang komplain pasal masak pedal masak sambal. Kata dah lama tak makan pedal, sedap kan? Tiba ada pedal dekat sana, macam-macam. Kalau boleh saya minta dengan semua jemaah, terutama orang utara, bawa sambal Kak Nur. Tahu sambal Kak Nur? Specially bawa sambal Kak Nur. Bawa kicap, tamin ke, tampil udang ke, jalin ke, bawa serunding daripada Kelantan. Bawa siap-siap, kongsi makanan beramai. Memang seronok. Saya dah pernah kena bulan 8. Bila bulan 10, saya bawa grup yang orang utara juga. Saya bagi ceramah kat utara, saya beritahu, bawa benda-benda ni. Alhamdulillah, meriah atas meja. Waktu makan tengah hari, waktu makan apa. Jadi seronok dah makan. Kalau makan, orang Selangor, orang Johor, jauh-jauh relax. Jangan risau. Boleh makan ni, saya percaya. Okey? Kalau tak boleh juga, boleh makan dekat luar. Makan dekat luar, dekat dalam Menara Jam, dekat Safwa Tower ada makanan Malaysia. Ada Felda, Versace. Dulu dah lama tutup, sekarang buka balik. ITI dia memang lebih sedap, roti canai dia memang lebih sedap. Roti canai dia kadang-kadang RM5, kadang-kadang RM4. Lebih kurang RM6 kita. Okey lah, sedap, tak nampak susah. TI dia lebih kurang RM4 atau RM5. Ada dekat tingkat ujung tu ada tahu Global Ikuan. Global Ikuan. Tak macam faham lama Arkam lah. Kan? Ikuan, Arkam dia kedai makan. Kedai makan dia, makanan memang sedap. Satu dunia ada kedai makan, memang sedap. Nasi ayam dia sedap. Tetapi beratur panjang nak tunggu lama. Saya beritahu awal, pekerja dia kurang. Okey? Dekat dalam Menara Jam, dekat tingkat 3, tulis. Makan dia petik. Tingkat 3 ada makanan Melayu. Chef Arab tapi dia masak Melayu. Ramai puji sedap. Kan? Dia macam buffet. Satu makan RM40 kot. Makan sampai kenyang pun. Ada pun makan, tolong jangan membazir. Makan di hotel 5 star waktu sarapan pagi, ambil jangan banyak. Ambil sikit-sikit je. Tak cukup, tambah lagi. Okey? Jangan jadi macam setengah negara. Orang Arab lah khususnya. Saya nampak orang Arab. Kan? Antara budaya ni, ambil makanan banyak-banyak.
apa yang terjadi? Memang tak habis. Dan makanan tu akan dibuang. Pada masa yang sama, dekat bawah menara jam, dekat belah kanan kat ujung tu, ada ratusan manusia daripada India, Pakistan khususnya, orang Arab-Arab yang Yaman sebagainya, sedang beratur kelaparan. Pergi umrah hanya bermodalkan hotel atau kadang dia duduk kat masjid, tiket, beratur untuk dapatkan makanan. Nampak kan? Tengok kan? Nelofa buat sedekah, Juna buat sedekah 10 riyal beratur bagi makanan. Wah, baik. Kita kat atas tu saya tengok orang-orang kita buang makanan. Buang makanan yang teramat-amat banyak. Banyak sangat makanan yang dibuang. Okey, kalau boleh jangan macam tu. Boleh? Sebab makan, saya kira musim sejuk sangat-sangat penting. Kalau makan tak sedap, memang kita pun tak selesa lah untuk beribadah dan sebagainya. Okay? Makanan tu ada, cuma mungkin bukan ikut cita rasa kita. Bukan ikut cita rasa kita. Okay? Buat makan, buat pakaian, suruh pergi, bak duit tukaran mata wang. Alhamdulillah, mata wang kita kembali kukuh, naik sikit. Tak banyak lah, tapi naik. Dan dibandingkan dengan bulan sebelum pilihan raya. Saya memang hampir setiap hari penting benda ni. Sebab kami bayar duit hotel, kami bayar duit visa, kami bayar duit apa. Dia sangat-sangat terkesan di bulan 12. Hampir semua tak boleh nak cover, sebabnya mata wang kita sangat-sangat jatuh. Bila mata wang kita naik sikit-sikit, sekarang semalam 1.14 kalau tak silap. Tapi masih lebih tinggi Arab Saudi daripada kita. Jadi bila lebih tinggi tu, saya syorkan untuk tukar dekat Malaysia. Ramai jemaah-jemaah kat dalam grup, semua tukar kat Malaysia. Tak tahu kenapa. Mungkin rumah tak nak Malaysia dia kan, tapi lebih butuh tukar kat Malaysia. Adapun kad bank boleh bawa kat sana, kita aktifkan untuk international selama beberapa hari, kita boleh keluarkan pun masih untung lagi. Jadi bahayalah bawa kad bank ni. Cik keluar je kan. Keluar boleh keluar. Dia keluar dia punya tu, kad bank. Apa lagi penting, ada tak jadikan mata wang? Tak ada soalan ke? Ini macam tak ada orang tanya soalan. Ustaz, kad bank nak kena call customer service? Kena call customer service, boleh. Boleh kita tukar sistem tu dekat mesin ATM. Atau lebih mudah, kat belakang kad ada nombor telefon yang akan maklumkan nama kita, nombor kad. Kita beritahu yang kita akan keluar negara selama beberapa hari untuk kita aktifkan. Yang lelaki aktifkan, jangan beritahu isteri. Kita tak aktifkan dah tempat. Apa dia buat? Kat sana debit card boleh pakai? Kebanyakan tak boleh terima. Banyak tempat yang kita nak beli barang, kecuali dalam mall-mall yang besar, baru digunakan. Kalau tidak, banyakkannya semua nak cash ataupun credit card. Credit card boleh, debit card dia kurang. Debit card kurang. Sebab kita kalau beli barang yang murah kan, kat kedai-kedai biasa tu, kedai-kedai yang biasa yang tawar-menawar kan, tawar baju 100 boleh jadi 50 riyal. Memang biasa tak digunakan. Dia tak ada mesin tu. Jadi tolong tukar cash siap-siap. Tukar cash siap-siap. Sampai kat sana, tukar cash, semua dia akan bagi duit besar. Percayalah, dia akan bagi 100 riyal, 500 riyal, 1 riyal. Kan? Sampai kat sana kita pun nak sedekah. Dekat pekerja kan, dia tanya kita sedekah kat mana? Dekat pekerja-pekerja cuci Masjid Haram, Nawawi. Dia takkan nak sedekah 100 riyal. Kecuali memang nak sedekah lah. Tahu tak kat mana nak tukar duit? Kecil. Kau nak tukar duit kecil? Tukar dengan dia. Betul saya buat. Tukar dengan pekerja tu. Okey, bagi dia 100, baik. Dia bagi balik 90 riyal. Dia bagi sikit-sikit 90 riyal. Faham tak? Kat mana nak tukar duit paling kecil? Tukarlah pekerja-pekerja tu. Dekat sana yang pernah pergi, perasan tak yang ada orang-orang kulit hitam, orang-orang Sudan, Afrika yang minta sedekah. Tangan akan dipotong. Kan? Saya daripada Madinah, saya pindah ke Mekah tau. Saya duduk Mekah, tahun-tahun terakhir tu saya duduk Mekah. Saya duduk Mekah, saya dapat rumah. Saya malam tu saya pergilah kat satu tempat ni, Syarif Mansur, tempat membeli barang, barang-barang dapur, barang-barang nak masak, barang apa. Sampai kat sana, saya nampak orang-orang yang minta sedekah ni. Mak-mak dia dengan anak-anak dia, duit dia tak payah cerita lah, tebalnya. Tebal-tebal tidak. Jadi nak sedekahlah pada orang yang sepatutnya. Bukan saya tak ni. Pekerja tu alhamdulillah betul. Pekerja tu kebanyakan gaji mereka sangat kecil. Nak dibandingkan dengan yang pekerja yang eksekutif. Memang kita boleh sedekah pada dia. Kadang-kadang di kalangan kita yang berjemaah ni, tanpa kita sedari,
Saya tengok, kita syok, tengok shopping. Di kalangan jemaah-jemaah kita, ramai jemaah yang pergi tu, orang sponsor, orang pergi cukup-cukup, kita beli macam-macam, sedekah kat orang. Yang sama bas dengan kita ni, sebenarnya dia memerlukan. Saya cakap, kalau ada, apa salahnya sedekah sama sendiri? Dalam kat ganjaran kan sedekah kat pegang besar ganjaran dia. Sedekah pada orang yang sebelah pun sama juga. Betul. Saya selalu perasan. Kadang-kadang tengok tu balik tu kan, kita check in kan. Saya angkat beg tu, letak dekat kaunter tu. Angkat dia kata, beli apa-apa, beli sikit, beli apa-apa. Yang ni beli lah, ambil kau. Sama-sama kita. Boleh? Tak dibandingkan, tolong jangan minta yang orang-orang yang minta sedekah tu. Kadang-kadang, itu duit kita. Kan? Seorang datang, berebut datang. Lepas itu memang sendiri saja waktu duit orang ni, tak tahu berapa ribu. Tebal-tebal lah duit orang. Bayangkan ada jutaan manusia datang kat sana. Serian, 10 rial, 5 rial. Banyak sangat. Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi soalan sebelum kita rehat dulu. Dah ada makan belum? Tak ada. Dah ada. 10.20. Boleh? Kalau tak ada apa-apa, kita Eji. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya. Kalau usul orang katakan. Usul. Kita berkata kita tak sihat kan. Tawaf dengan sa'i. Kalau kita dah buat contoh, kita dah buat tawaf tu buat 2 kali. Jadi dah tak lepas nak pergi kan. Jadi boleh tak sambung dengan orang tolak? Boleh tak masalah. Maksudnya nak tawaf dua tu naik kursi roda, dua tu jalan tak larat, keluar ambil kursi roda, tawaf habis. Tapi dia kata tawaf insya-Allah kalau tak boleh, dia boleh mula lagi ambil. Macam sa'i. Sa'i tu siapa? Sa'i yang saya kira macam antara yang paling berat saya cerita depan ni. Sa'i jauh tau, 420 meter dekat 3 km. Itu kali kan? Itu kali betul. Saya ceritakan. Kalau yang mana tak boleh, yang uzur dan sebagainya, yang uzur tu, yang perempuan uzur jangan nak. Perempuan uzur tak boleh buat nak. Yang lelaki uzur, naik kursi roda. Nanti kita akan ceritakan. Okey? Kalau tak ada apa-apa kita jap. Boleh? Saya akan terangkan. Cik pergi yang siapa? Saya semua keluarga di situ tak. Senang lah, mudah. Tak susah. Mana kau tadi? Dua je? Mana bagi lagi? Tujuh? Oh. Sekejap rakaman je. Okey, kita lihat sekejap. 10.25, kita masuk balik 10.40, boleh? 15 minit. Biasalah, kalau kita makan-makan, minum-minum, kita sambung balik. InsyaAllah. Bismillah.